Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan semua, rakan-rakan tuan dan puan yang saya doakan semoga hari ini kita dapat meneruskan apa-apa saja rancangan ataupun apa-apa yang kita punya orang kata susunan kerja hari ini supaya kita dapat mencapai apa yang kita dah sasarkan. Baik, hari ini Alhamdulillah, hari ini hari Selasa 22 hari bulan Disember. Jadi hari ini sekali lagi kita setiap hari kita ada satu senarai yang kita kata senarai kesyukuran senarai kesyukuran setiap hari. Jadi kepada rakan-rakan yang berkesempatan untuk bersama dalam sesi video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Dan sekiranya tuan dan puan menonton sesi ini di platform yang lain, saya juga ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan. Jadi pagi ini sengaja saya ambil satu topik yang lebih ringkas. Semua topik-topik yang saya bawa dalam sesi video ni sebenarnya merupakan satu topik-topik kecil topik kecil dan ringkas untuk kita orang kata lihat semula perkara-perkara yang mungkin kita boleh bawa berbincang bersama-sama dengan tim kita, staff kita ataupun partner kita dari masa ke semasa. Jadi pagi ini saya memang ambil satu pendekatan untuk melihat semula tentang bagaimana kita kata perancangan kewangan. Jadi dalam tempoh seminggu dua ni kalau tuan dan puan follow saya memang mengetengahkan kepentingan supaya usahawan terutamanya tuan dan puan yang membangunkan bisnes yang membuka syarikat yang mula menjalankan aktiviti menjual, tak kira apa saiz bisnes tuan dan puan itu, untuk mula menyediakan satu orang kata pelan rancangan untuk menjalankan bisnes itu sekurang-kurangnya 12 bulan akan datang. Jadi mungkin ada yang dah bermula bulan Oktober, bermula bulan November, bermula bulan Disember. Jadi kalau kata bulan ini, maksudnya kita punya fokus 2 bulan ke hadapan itu, masukkanlah sekali untuk bulan 12 ini apa kita punya sasaran nak dapatkan dari segi revenue ataupun pendapatan bisnes kita itu tadi. Jadi daripada sasaran itu, rancangan itu tuan dan puan, barulah kita boleh kaitkan bagaimana kita punya strategi marketing yang perlu kita ada. Jadi sebelum kita bercakap tentang sale, kita kena ada marketing dulu. Sebelum bercakap tentang sale, kita ada plan marketing tu dulu. Bila plan marketing tu jive dengan plan sales kita itu tadi, barulah kita punya sasaran untuk pendapatan syarikat setahun tu kita dapat susunkan macam mana kita nak buat. Jadi bagaimana kita kata kita nak link ataupun kita kata kita nak kaitkan financial forecast kita tu, financial forecast yang kita sediakan untuk syarikat kita itu, supaya activities marketing dan sales kita itu dapat orang cakap dapat menyokong antara satu sama lain. Jadi katakanlah tuan dan puan tahun depan tuan dan puan mensasarkan jualan sebanyak 1.3 juta contoh, 1.3 million. Jadi dalam fokus itu 1.3 million itu mestilah tuan dan puan dah susunkan sumbernya dari mana. Maksudnya adakah dia jualan produk yang mana, adakah dia jualan platform yang mana. Kalau kita kata produk, mungkin ada core produk atau servis yang tuan dan puan dah sasarkan. 1.3 million itu jatuhnya macam mana, berapa persen daripada core produk itu, berapa persen daripada produk-produk lain. Dan kemudian daripada situ tuan dan puan dah tahu pula kat mana nak push produk atau servis itu. Adakah dia berbentuk online, offline atau macam mana. Jadi semua ini tuan dan puan merupakan sebahagian daripada perancangan yang besar. Dan ia sebenarnya tuan dan puan bermula selepas tuan dan puan dah ada kerangka business plan yang besar itu, sebenarnya dia akan bergerak dan bermula dengan financial forecast tu tadi. Apa yang tuan dan puan dah sasarkan, kerana dalam tempoh 12 bulan contohnya bermula Disember tahun ini sehinggalah November tahun depan, akan ada di mana bulan-bulan tertentu yang tuan dan puan akan dapati bulan kering, di mana susah sikit nak buat sale ataupun mungkin tak ada sale langsung pada bulan itu. Dia bergantung pada produk dan servis yang tuan dan puan jalankan. Jadi bila dah disusunkan, jadi tuan dan puan akan nampak 1.3 million sales itu, pendapatan itu akan dapat daripada produk yang mana, servis yang mana, channel yang mana, maksudnya platform mana, online ke offline ke. Dan kemudian tuan dan puan pun dah tahu kat mana nak push untuk activity sales and marketing bulan mana, bulan Disember, Januari, Februari, Mac, April sehinggalah November tahun depan. Tuan dan puan dah tahu bila nak push dan bila nak kuatkan lagi activity marketing, bila lagi nak bulan mana yang nak push untuk activity sales. Jadi bila tuan dan puan dah ada fokus, baru boleh susunkan yang ini tuan dan puan. Kalau tuan dan puan tak ada fokus langsung, maksudnya
tak ada perancangan untuk satu tempoh yang lebih panjang. Maksudnya tuan dan puan hanyalah merancang untuk hari ke hari ataupun bulan ke bulan. Okey, bulan ni nak buat sale 10,000 lah. Bulan depan nak buat sale 5,000 cukup lah. Jadi bila macam itu, tidak ada satu perkembangan yang tuan dan puan boleh nak monitor dan susunkan untuk satu tempoh yang lebih panjang. Jadi kalau ada staff pun jadi susah lah. Staff pun tak tahu nak follow macam mana. Dan staff sendiri kalau bekerja dalam syarikat yang macam ini, susah untuk stay lama. Walaupun kadang-kadang memang ada banyak syarikat yang bagus, tetapi staff pun tak stay lama kan. Jadi ini semua ada kaitannya tuan dan puan daripada satu poin kepada poin yang lain. Jadi kepada tuan dan puan rakan-rakan usahawan, sekiranya masih lagi belum ada satu financial forecast untuk 12 bulan akan datang, mula buat sekarang. Tak perlu tunggu ramai-ramai. Katalah tuan dan puan kata, saya nak kumpulkan semula dulu semua staff saya yang 30 orang ni nak duduk sama-sama buat financial forecast. Sebenarnya tak perlu tunggu semua orang. Jadi tuan dan puan boleh mulakan dahulu. Mungkin tuan dan puan ada seorang pegawai keuangan, seorang ketua di bahagian sales dan marketing. Ambil dulu ketua-ketua ini untuk duduk dulu. Sebelum duduk dengan ketua-ketua ini, tuan dan puan sendiri perlu jelas dulu sebagai owner, sebagai CEO ataupun sebagai managing director kepada bisnes tu, tuan dan puan kena jelas dulu dengan apa yang tuan dan puan nak capai itu tadi. Jadi sebaiknya saya sarankan tuan dan puan duduk dulu, berbincang dulu sama ada dengan coach ke, business advisor ke, ataupun mana-mana yang tuan dan puan boleh setkan untuk duduk tu. Tak perlu tunggu semua orang. Tak perlu tunggu semua head of department dulu, tak perlu. Tuan dulu. Kalau tuan dulu sebagai owner, tuan dulu sebagai orang kata nahoda kapal, ketua syarikat itu dah clear, nanti tuan dan puan boleh terus uruskan untuk delegation tu tadi. Jadi sebaiknya mungkin tuan dan puan datang 2-3 orang ataupun paling tidak semua pengarah syarikat. Semua pengarah syarikat tuan dan puan. Katalah tuan dan puan ada 2 orang, 3 orang pengarah syarikat. Duduk dulu sama-sama. Jadi pastikan tuan dan puan dapatkan bantuan untuk perbincangan tu. Kalau tuan dan puan berbincang dengan orang yang sama saja, biasanya tuan dan puan akan berlingkar. Perbincangan itu hanya akan berlingkar dalam konteks dan persepsi yang sama sahaja. Jadi perlu dapatkan satu perspektif yang lebih jelas bagaimana sebenarnya nak disusunkan fokus jualan kita itu, fokus pendapatan revenue company kita itu untuk 12 bulan akan datang. Jadi daripada situ boleh disusunkan daripada fokus itu berapa peratus sebenarnya yang akan dibelanjakan untuk kos jualan, berapa peratus lagi yang diperuntukkan untuk fixed expenses, dan tuan dan puan boleh susun semula bagaimana rancangan ini disokong oleh rancangan dalam bahagian-bahagian lain, termasuk sales and marketing, termasuklah dengan HR-nya, termasuklah dengan bahagian operasinya, termasuklah kepada asset management-nya. Jadi itu semua akan berada dalam konteks yang boleh dijalankan, dengan syarat tuan dan puan mesti ada financial forecast tu. Mesti ada financial forecast. Kalau dia tak complete, tak apa, kita boleh tambah. Kalau dia dah ada tapi tak cukup, kita boleh tambah. Kalau dia dah ada tapi tak berapa betul, kita boleh betulkan. Yang penting dia kena ada. Financial forecast tu mesti ada. Kalau tak ada, kena adakan. Kita tak ada pilihan. Jadi tuan dan puan, sekiranya tuan dan puan perlu bantuan lanjut, tuan dan puan boleh terus hubungi saya di www.noraminaomar.com ataupun boleh direct message di page ini. InsyaAllah saya akan beri respon. Dan untuk itu tuan dan puan, bagi tuan dan puan yang masih belum mempunyai langsung laporan kewangan, dia akan jadi susah sikit lah. Tetapi tuan dan puan boleh bina benda tu. Bina dulu benda tu, dan daripada laporan kewangan yang tak ada, adakan, dan daripada situ tuan dan puan boleh terus buat fokus untuk 12 bulan. Kalau tak ada laporan kewangan pun tak apa, sebab fokus ini sebenarnya perlu diadakan juga. Walaupun tuan dan puan masih belum ada laporan kewangan. Saya ada ramai yang jumpa usahawan yang masih belum ada laporan kewangan, terutamanya yang baru berniaga 3 tahun, 4 tahun tu, sampai ke hari ini masih belum ada laporan kewangan. Jadi tuan dan puan kena degil buat laporan kewangan. Jangan degil tak nak buat. Tuan dan puan kena berdegil, berkeras nak dapatkan juga laporan kewangan. Kalau tak cukup duit nak bayar, nak kena buat kerja-kerja tu, cari duit supaya kita boleh bayar kerja-kerja tu. Jadi itulah antara perkara-perkara yang saya sebut sebagai semangat keusahawanan tu tadi. Kerana ini sebahagian daripada tanggungjawab kita, tuan dan puan. Tanggungjawab kita sebagai owner business untuk memastikan compliance tu tadi, iaitu adanya laporan kewangan untuk tujuan-tujuan pematuhan yang lain dalam bisnes kita. Jadi untuk itu tuan dan puan, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan, dan tuan dan puan boleh teruskan kepada rancangan-rancangan tu tadi dengan memastikan adanya financial forecast untuk 12 bulan akan datang, dan financial forecast itu, angka-angka itu mestilah dapat disokong oleh semua aktiviti-aktiviti lain, termasuk aktiviti sales and marketing yang sudah dirancang untuk mencapai apa yang tuan dan puan fokus dalam financial plan tu tadi. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya
yakin tuan dan puan akan dapat melakukannya dalam keadaan yang sukar ini, insya-Allah. Apa pun cara-cara yang tuan dan puan pilih itu, fokus kepada objektif je tu tadi, uruskan kita punya fokus tu tadi. Jangan fokus kepada sales and marketing saja, janganlah fokus pada HR saja, operation saja, tetapi sebagai owner fokus kepada membangunkan syarikat tu tadi. Nak bangunkan syarikat tu ada banyak perkara-perkara lain perlu dibuat. Ya? Okey, jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih kerana bersama-sama untuk menonton video ini. Sekiranya tuan dan puan menonton rebroadcast, saya ucapkan terima kasih juga dan boleh share kepada rakan-rakan yang lain. Dengan itu saya ucapkan Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.